Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, kita bertemu pada malam ini untuk cerita satu lagi topik iaitu tentang COVID-19. Tapi kali ini kita cerita post-COVID-19. Maksudnya selepas anda menghadapi ataupun dah positif, sama ada masuk hospital ataupun tidak masuk hospital, saya akan cerita pada malam ini apa yang boleh berlaku. Boleh tak? Okey, kalau dah bersedia. Seperti biasa, kita doakan kepada mereka yang tengah mengharungi penyakit ataupun yang tengah orang kata apa, frontliners, okay, yang bertungkus lumus untuk menjaga pesakit-pesakit kita, dan kita doakan mereka juga sentiasa dalam keadaan yang tabah, sabar dan juga dalam keadaan sihat walafiat, dan yang mana sakit kita doakan cepat sembuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba tekan like, love dan share, okay, kalau boleh, insyaAllah. Saya ingin mulakan terus, iaitu pada kali ini nama topik saya ialah long COVID. Tak habis-habis, itu topik saya. Tak habis-habis tu maksudnya kenapa lepas dah balik hospital ataupun dah keluar daripada hospital masih lagi tak selesai cerita COVID tu. Sebab itulah dia panggil apa, long ataupun panjang, long COVID, bukan secara singkat. Ada setengah dalam technical dia menggunakan perkataan long haulers, okay, ataupun persistent COVID-19. Setengah orang gunakan perkataan, kalau you dengar besok PASE, ni orang-orang saintis ni selalu bagi nama-nama yang susah nak sebut. Post acute sequelae COVID-19, chronic, ada orang kata chronic COVID, ada orang kata post COVID syndrome. Tapi bagi saya senang. Malam ni kita gunakan long COVID cukup. Jadi tadi ada seorang dua yang PM dalam saya punya WhatsApp group tu, kata saya tak faham lah nama-nama ni semua. Tak apa. Akak ataupun makcik ataupun saudara-saudari sekalian tak perlu ingat nama tu, tapi you kena tahu bila orang kata long COVID, lebih kurang bunyi macam tu. Maksudnya ialah sekurang-kurangnya sebagai definisi long COVID ni, bagi mereka yang atas daripada 12 minggu masih lagi sakit tak baik-baik. Saya ulang, atas daripada 12 minggu dan tidak ada penyakit lain, cuma disebabkan oleh COVID. Itu dinamakan long COVID. Kalau katakan lepas 12 minggu dia ada sakit, memang dia dah ada diabetes pun, tapi penyakitnya lebih kepada diabetes. Dan kalau ada masalah, dia mungkin ada masalah diabetes tu khas untuk diabetes. Maksudnya doktor boleh explain, ni penyakit katakan infection of the, katakan lung, pasal lain pula, bukan pasal COVID. Kalau dah boleh ada sebabnya lain, itu tak dikirakan long COVID. Okay? Baik, kalau tak boleh explain pasal lain, masih lagi orang kata apa, sangkutan sakitnya dari seminggu ke seminggu ke seminggu. Kalau bawah pada 3 minggu, itu dinamakan acute phase. Maksudnya kan selalunya 10 hari pertama, kan 14 hari pertama ataupun 20 hari pertama, itu masih lagi peringkat acute ataupun masa yang singkat, okey. Tapi lepas pada 3 minggu nak masuk ke 12 minggu, itu di perantaraan, sama ada nak jadi long ataupun cuma subacute. Tapi bukan soal you nak kena ingat apa tu semua. Tengok tarikh, kalau dah lebih pada hampir dekat 3 bulan ke atas, itu you digolong dalam kumpulan dinamakan long COVID. Baik. Yang penting sekali, sama ada perempuan atau lelaki. Ada setengah orang kata perempuan lebih daripada lelaki, lelaki lebih perempuan. Bagi saya itu tergantung kepada di mana anda berada dan negara mana yang anda berada. Kita risau kat Malaysia ni sebab kita antara yang tertinggi, bahkan kita masih tertinggi di Asia. Saya rasa kita harus ambil perhatian dan kita fokus kepada kalau terjadi kepada kita atau family kita atau kawan kita, boleh tak kita bantu cerita sikit pada malam ni supaya dia faham dan tahu apa nak buat. Okay, nombor 1. Didapati lebih kurang 1/3 daripada mereka yang dah sama ada masuk hospital ataupun tak masuk hospital, tapi dia punya symptoms ataupun dia punya komplain minimum 1. Contoh dia batuk, contoh dia ada nafas yang sesak ataupun sakit dada. Berapa ramai ni? 1/3. Jadi kalau katakan ada 30 orang yang masuk hospital tu dan keluar, 10 orang akan komplain lagi. Ada yang memori dia tak berapa ingat, atau sampai kadang-kadang dia tak boleh fokus. Nanti saya cerita apakah sign dan simptom, gejala-gejala yang you kena ambil perhatian. Okey, tapi ada satu kajian di UK tu mengatakan kalau kawasan sana lah hampir 33%, lebih kurang 1/3 juga
yang akan berterusan sampai lebih daripada 3 bulan pun ada. Bahkan ada kes sebab kita dah lebih daripada setahun kan, dah masuk 2 tahun ni kan, ada orang yang sampai setahun pun ada yang masih lagi kesan sampingannya tu berlarutan. Dan hampir dekat 18-19% ada kes yang menerukkan lagi keadaan selepas pada 3 bulan. Maksudnya orang patut lebih baik, dia lebih macam meneruk pula ataupun lebih apa orang kata menjadi-jadi sakit dia tu. So kita kena cerita pada malam ni supaya you kena tahu bila berlaku apa nak buat, ya. Yang harus you ingat pada malam ni, kita ada harapan untuk baik dan kita kena fikir selalu positif, dan insyaAllah kita nak ikhtiar malam ni sambil kita berdoa. Antara 15 hingga 87%, average lebih kurang ada kajian mengatakan 63% yang dinamakan long COVID ni, mereka menghadapi yang paling tinggi dia punya komplain ialah fatigue. Fatigue ni letih lesu, tak bermaya. Kalau letak aja tolak, tak payah ada bantal boleh tertidur. Dia orang kata apa, tak larat lah nak naik tangga tu. Kalau rumah dia 2 tingkat pun dia rasa macam tak sampai. Faham tu? Jadi rasa pelik kan, kadang-kadang you nampak you macho macam mana pun, kalau main dengan COVID ni jangan melawak. Sebab itulah saya tak suka kalau orang melawak dengan COVID ni. Maksudnya tak apalah nak buat macam mana, dah takdir dah gitu gini. Jangan dulu, sabar. Kita kena usaha dulu. Kita kena ikat unta tu ataupun kuda tu dulu sebelum kita lepaskan dia. Faham tak? Okay? Maksudnya kita jangan cuma biarkan benda tu macam tak boleh buat apa-apa. Kita betul-betul kena ikut SOP kalau kena juga. Dan ini antara komplain apa you nak buat. Lepas you kena fatigue sampai tak boleh buat apa. Kalau seminggu tak apa, lepas pada keluar hospital tu sebulan tak apa lagi. Ini sampai 2-3 bulan dan ada kan 5-6 bulan pun masih lagi. Okay? Dan ada orang komplain nombor 2 ialah dyspnea ataupun masalah pernafasan, sesak nafas. Asyik sesak je nafas. Dulu you bukan main lagi, lari jarak jauh, main badminton, orang kenal you sebagai sportsman. Sekarang you dah tak boleh. Ataupun you cuma cukup makan je. Takkan nak pergi turun dapur, naik ke bilik. Itu maksudnya pernafasan you dah orang kata apa, semput. Okay? Tu tak kira asma lagi. Ini cuma sesak nafas. Dan orang putih panggil short of breath. Okay? Satu lagi, masih lagi kawasan paru-paru juga. You rasa bahagian paru-paru dada you sakit ataupun macam tertekan. Nombor 3. Nombor 4, you batuk tak habis-habis lagi. Lepas tu chest pain, dah cakap. Coughing saya dah cakap, batuk. Dan bawah pada tu, dia ikut dia punya berapa ramai, berapa persen. Yang paling tinggi saya kata tadi fatigue lah kan, dada, sakit, batuk. Lepas tu datang masalah deria kan, apa tu bau dengan apa tu rasa. Ni pun you kena tahu kenapa sampai kita tak boleh bau dan sebagainya. Sekejap lagi kalau ada masa saya cerita. Tapi ini adalah komplain yang seterusnya. Dalam bahasa medical dia panggil anosmia. Tak apa, nama tak payah ingat. Tapi kalau you seterusnya ada joint pain pun kerap juga orang ada gejala ni. Joint pain, sakit tulang, sakit sendi, sakit otot. Malja, sakit je, rasa macam orang kata apa, bisa. Perkataannya orang Melayu suka kata bisa je badan aku ni. Okay. Lepas tu pening kepala, lepas tu ada dia panggil Zika syndrome. Sindrom yang mata boleh kering, mulut boleh jadi kering, dry. Okay, tak pasal-pasal tu. Okay. Lepas tu ada rhinitis, macam resedung. Ada setengah orang bukan tadi tak lalu makan disebabkan oleh tak ada rasa dan tak ada deria bau kan. Ini pun berlarutan juga. You orang kata apa, loss of appetite. Okay, kadang-kadang sampai dia risau dia ada kanser pula dan sebagainya. Kan kanser tu selalunya tak cukup berat badan dah turun, loss of appetite, loss of weight, maklum saja tak lalu makan semua ni kan. Jadi kalau bukan pasal ni lah, kalau risau-risau pasal kanser tu, excludekan dia dulu, perbetulkan tu dulu, check dengan doktor betul, make sure. Tapi balik kepada COVID juga. So ada pening kepala, ada yang tinnitus, you rasa macam berdengung aja dalam telinga you. Lepas tu ada vertigo pun, rasa macam dunia ni ceiling tu berputar-putar. Okay. Lepas tu ada masalah tak boleh tidur, insomnia. Ada masalah alopecia, rambut luruh habis, terutama sekali orang perempuan. Ni masalah hormon dan sebagainya, terganggu habis rambut, macam botak. Lepas tu sweating, berpeluh, macam ada hyperthyroid pun, padahal tak ada apa masalah thyroid. Lepas tu cirit-birit.
Ada orang macam IBS pula, Irritable Bowel Syndrome. Pernah dengar saya cerita tu? Yang masalah cirit-birit, masalah sembelit, kejap kembung, kejap segah perut, masalah pencernaan ni lah. Dahsyat kalau fikir-fikirkan, bahkan dia boleh attack bahagian jantung pun. Maksudnya jantung kita jadi berdebar lebih ataupun degupan jantung yang tak seimbang, maksudnya tak regular. Ada pula yang macam baru balik daripada perang, post traumatic syndrome ni, okey. Dia boleh dia stres sampaikan dia nampak flashback. Dia boleh nampak wayang lama, macam drama ni, tapi dia boleh main flash. Bila saya cerita ni, memang kita dengar dan kita rasa macam kita baca magazine, kita baca surat khabar, macam tak rasa apa, baca je. You dengar pun dengar saya cakap. Tapi orang yang tengah merana, orang yang betul-betul cerita, dan you kalau sebagai doktor, you dengar cerita dia, walaupun you tak sakit, you boleh rasa kesakitan dia, kepedihan dia, keperitan dia. Sebab dari sudut mental pula lagi dahsyat tu, tadi kan dia boleh ada flashback. Lepas tu dia memory dia memang ada, tak kira muda tua, kalau kena je COVID ni, dia boleh terganggu memory you, lupa-lupa. Ingat tak ingat, kadang-kadang bila bercakap tu hilang perkataan tu. Okay. Lepas tu you tak boleh fokus, you ada brain fog, macam kelabu, pudar pemikiran you, mood swing, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey, tak boleh cakap, tak boleh ganggu, rajin-rajin senyum dulu, sekarang nak senyum kira macam keluar emas daripada senyuman you tu, susah betul. Lepas tu you tak boleh kata apa-apa, sebab ini boleh berlaku dan ramai daripada mereka yang memang kesunyian, dan mereka juga akan komplain masalah kemurungan. Tak komplain pun, you tengok dia memang you nampak dia sedih dan memang murung, tak mau cakap orang, tak mau keluar lagi dah, walaupun dia dah negatif. Dan ramai orang yang dapat depression, kemurungan. Ada satu kes tu yang saya pernah berbincang, dia kata dalam bahasa psikologi yang saya tahu dinamakan derealization. Dia tak real, derealize. Maksudnya dah tak real. Macam katakan saya dengan anda ni kan, you tengah tengok saya ni, you rasa macam you tengok video dan you tak nampak you ada kat dalam tu, ataupun you ada dalam video ni. Orang panggil macam you berada di tempat lain. Bahaya ni kan. Ni isu-isu macam deja vu, pelik lah. Tapi bila dia mengganggu otak, ada organ-organ yang besar-besar ni dia ganggu dalam badan kita, sampai menjadikan kita jadi ada halusinasi, ada delusi. Ni masalah psikologikal lah, ataupun psikiatrik punya isu ni, jaga baik. Migraine biasa kena. Okay? Orang yang sampai gatal kulit, ada rashes, dan memanglah saya cerita nanti, kalau you dengar buah pinggang pun boleh terganggu sikit, tapi yang penting yang saya cerita ni pun dah cukup lah. Okay? Dan kalau dia attack beberapa organ kita, lagilah panjang cerita. Okay, baik. Betapa seriusnya long COVID ni. Okay, ada orang dia beransur pulih, tidak kira sama ada dia, ada orang kata sebab dia dah kena intubate, tak dah kena masuk ICU, lebih pada oksigen kita masuk tiup semua tu, patutlah dia teruk. Tak, dia bukan macam tu. Long COVID ni, selepas bulan 2 bulan ni, tak kisah apa jadi kat you, kat hospital ke, duduk kat rumah ke, kuarantin ke apa. Kadang-kadang mula sikit boleh jadi banyak. Setengah orang yang mula teruk sangat, dia boleh recover 100% pun. Jadi pelbagailah dia punya komplain ataupun masalah COVID ni, sebab baru 2 tahun ni, banyak lagi doktor macam kita orang pun masih belajar lagi macam mana nak handle. Baik, tapi apapun, insyaAllah, okay, dengan sedikit pengetahuan dan pengalaman dan mengikut komplain-komplain daripada pesakit, saya pun boleh share dengan you malam ni. Baik, sebab itulah kita kena hati-hati dengan pendedahan kita kepada virus ni. Kalaupun kita kena, tapi virus loadnya tak banyak, maksudnya tak banyak, asal awal kena banyak, dia tak multiply ataupun you tak expose banyak. Kadang-kadang katakan you cuma tertempuh dengan tangan ke apa-apa sikit je katakan, faham tak? Tak sengaja terkena, itu berarti. Tapi kalau you pergi keramaian, you pergi perjumpaan, you ada meeting, duduk sampai 2 jam berdepan dengan orang yang dah positif, jadi load tu kalau banyak sangat, itu berat. Okay, sebab saya nak cerita ni,
bila you dah kena ni nanti, cerita yang macam saya dah cerita batuk, demam, itu selalu you dengar. Tapi sekarang bila dah post COVID ni, walaupun you dah lega, doktor dah hantar you balik ke rumah, you rasa macam you dah boleh berjalan sikit, memang dah boleh makan, dah boleh macam kononnya dekat dah macam biasa pun. Tapi kalau masih lepas pada 3 bulan, you masih ada ni dia yang saya kata tadi, fatigue tu. Okey, fatigue maksudnya letih lesu tu berlarutan sangat. Ini kita kena betul-betul ambil perhatian dan kita kena tengok apa yang kita boleh buat. Nombor 2, tadi saya cerita tentang paru-paru kan. Make sure you check betul-betul dalam sampai 3 bulan masih lagi tak boleh bernafas dengan mudah, ataupun bukan you lagi dah, you kenal diri you kan, kadang-kadang dah dekat 8 bulan ni, bukan kata baru 8 minggu, 8 bulan pun ada kes. Jadi mungkin paru-paru tu dah ada dulu pneumonia kan, lepas tu dah ada scarring, dah berparut ya, tinggal berapa persen lagi. Jadi doktor kena check betul-betul. You jangan tunggu sampai 8 bulan lah maksud saya kan. Kalau lepas 3 bulan tu nak kena check selalu, biar doktor confirm apa yang kena buat, x-ray ke, scanning ke, especially lepas 12 minggu tu wajib. Lepas tu bila kena jantung pula, kena check sama ada dia punya pemegang dia atau selaput dia tu tidak ada apa orang panggil inflamasi tak, myocarditis, otot-otot tu. Maklumlah jantung dan paru-paru ni kan. Right. Lepas tu masalah you punya degupan tadi saya kata, dan yang penting bila you tak ada deria bau, tak ada deria rasa, lepas tu otak you macam mana, ada pening kepala berulang-ulang sampai 3-4 kali, sampai you muntah, loya. Setengah orang ada yang sampai delirium. Tahu tak delirium? Delirium ni macam rasa macam you macam mericau. Tahu tak? Macam you buat benda yang tak betul. Nak kata nyanyuk bukan nyanyuk. Ni maksudnya you nampak macam sihat tapi pemikiran you dah tak betul. Okey. Dan setengah orang sampai sebab tu doktor kena check selalu tentang masalah blood clotting. Pernah dengar tak? You pernah dengar kan cerita orang dah balik rumah, orang dah baik, orang kadang-kadang dah telefon daripada hospital kata dah nak balik besok, doktor pun dah clear, tiba-tiba kena masuk balik ICU. Dan kadang-kadang, minta maaf saya cerita ni, kadang-kadang meninggal. Okay? Sebab apa? Dia boleh attack balik, tak habis lagi. Kadang-kadang virus tu memainkan dia punya kerosakan awalan dulu, menyebabkan sampai kadang-kadang selepas clotting ni, pembekuan darah ni boleh menyebabkan bleeding pula. Ada yang clotting, ada yang bleeding, perdarahan. Dan kalau perdarahan ni ataupun clotting ni berlaku sekian-sekian, terutama sekali di otak, you akan dapat stroke pula. Pernah dengar tu? Okey. Jadi setengah orang dapat sawan pun, jaga baik-baik ya. Jadi kita nak tahu macam mana lagi. Sampai hari ni doktor belum lagi, selain daripada memberi perubatan ataupun memberi jawapan kepada penyakit yang komplain. Kalau you komplain batuk, kita akan handle batuk. Kalau bagi demam, of course lah. Kalau fatigue, kita bagi ubat bagi yang macam katakan vitamin B kompleks ke, ataupun nak bagi you cergas sikit vitamin C ke, atau bagi ada IV drips ke, nak bagi you kuat balik, ataupun kat rumah dia suruh jaga makanan dan sebagainya. Tetapi kita tu dah letih sangat, betul tak? Dan kadang-kadang kita tak lalu makan dan sebagainya. So apa lagi? So yang penting ialah setiap satu organ ni, kalau paru-paru, jantung, brain dan satu lagi buah pinggang pun, mestilah kita dapat berujukan kepada tempat yang bersesuaian. Jangan anggap tak apalah, ini tak lama lagi baik. No. Kalau you sampai dah tak boleh kencing, kalau sampai nampak perbezaan dengan gaya hidup you pun tak boleh seperti sedia kala, padahal saya kata berapa bulan dah, 5-6 bulan, please doktor yang pakar berkenaan dengan bahagian-bahagian organ mana, walaupun you dah negatif COVID, memang negatif kebanyakannya pada masa tu, maka you kena dapat rawatan yang bersesuaian mengikut kepakaran atas komplain daripada mana organ yang terkena. Kadang-kadang multi organ, 4 sekali boleh kena. Adakah saya cerita ni untuk menakutkan you? Tidak. Saya cuma menceritakan tentang fakta dan you harus tahu. Semoga tak boleh kat rumah kata is okay sebab I dah keluar hospital. Faham tu?
Baik. Banyak doktor-doktor juga akan bagi kat you nanti kalau perlukan steroid, ambil steroid. Kalau perlukan anticoagulant. Tahu tak anticoagulant tu maksudnya apa? Pencair darah lah. Supaya kita tak ada clotting nanti. Sebab kan saya kata COVID ni boleh menyebabkan apa tu clotting pun, pembekuan darah. Tadi pun saya lupa nak cerita, orang selalu tanya saya kenapa doktor boleh hilang deria bau dan deria rasa ni. Sebenarnya ceritanya ialah COVID virus ni, COVID-19 ni, dia suka pergi ke tempat-tempat yang ada orang panggil ACE receptor. Maksudnya dia nak pergi tempat yang dia suka ngap. Tempat tu dia boleh replicate, dia boleh multiply macam photostat machine tu kan. Kebetulan di atas ni kan masa you jolok tu nak ambil swab test kan kat hidung you kan, kat belakang tu rupanya ada kawasan dia panggil olfactory nerve ataupun tempat saraf deria, dia panggil macam center untuk bau tu, ni kat belakang batang hidung kita ni, belakang tu kat sinus tu dia ada kawasan yang virus ni pun suka pergi kawasan tu juga selain daripada paru-paru. Maka kalau dia sempat cover kawasan tu, maka signal untuk bau dia akan block. Itu sebabnya signal bau dan signal taste bud, rasa akan hilang. Dan dia boleh hilang bukan saya kata 2-3 bulan, dia boleh hilang berbulan-bulan lamanya. Okey, baik, kita habiskan tentang apa nak buat kalau deria tu hilang tu dulu, dia tak datang balik, you dah panik dah sampai 5-6 bulan ni. Ada training yang you kena google, namanya olfactory training, olfaction training. Maksudnya training untuk bau balik, untuk rasa balik. Ada caranya. Lebih-lebih lagi bau dululah. Contoh dia pakai essential oil, ada protokol dia. Ambil katakan rose, essential oil bau dia. Lepas tu ambil eucalyptus, lepas tu ambil clove, lepas tu ambil lemon. Adalah selalunya 4 essential oil ni dimainkan dulu. Jadi saya nak cerita kat you ni, semoga you jangan putus asa. Mungkin kita tak sempat kat hospital yang ni lah, local hospital mungkin kecil, belum ada lagi protokol ni. Tapi dah ada orang bagi peluang datang balik deria bau dan deria rasa ni. Sebab ni very important. Nampak je bau dan rasa, kalau kawan you cerita, you rasa alah bau dan rasa je. Tetapi orang yang tak ada bau, tak ada rasa, hidupnya sengsara. Itu bagi mereka yang dengar cerita saya malam ni, you masih lagi boleh makan, minum, rasa, bau semua, you harus bersyukur. Sebab ada dah kes, berapa persen? Hampir 13% daripada mereka yang ada masalah tu lekat berlarutan sampai lama, tak baik-baik lagi pun ada. Baik. Ada doktor yang nanti di hospital akan sambung bagi you ubat-ubatan yang moden ni lah. Yang ni bukan kerja saya atau kerja anda. Kita kena serah kepada pakar. Selalunya dia mungkin bagi balik antiviral jugalah. Dan setengah tu kalau yang kena belum vaksin, divaksinkan. Sebab vaksin terkenal untuk membantu mengurangkan masalah-masalah long COVID ni. Lepas tu yang penting sekali ialah semua comorbidity punya penyakit yang you ada. Takkan you cuma ada, kalau kadang-kadang kita 5-60 ke atas ni, penyakit ni bukan satu, betul tak? Kadang-kadang berangkai-rangkai datang. So pastikan yang tu pun dibetulkan secara rapi. Sebab tu saya selalu suruh you call klinik saya untuk kita bagi consultation yang lebih menyeluruh. Sebab kita kena tahu cerita betul-betul, kena dengar apa ubat you dah makan, baik ke tak baik macam mana kan. Kita nak dengar you punya masalah, baru kita boleh bagi orang panggil online punya suggestion. Yang lebih baik you pergi jumpa doktor sendiri. Cuma kadang-kadang kat hospital tu dah terlalu penat dia orang, so you cari doktor family you sendiri, boleh. Baik. Satu lagi ialah cuba belajar masuk dalam support group. Sebab saya ingat saya pun nak buka support group untuk mereka yang kena COVID ni, supaya kita boleh bagi sekurang-kurangnya orang panggil nasihat yang awal ataupun nasihat yang orang panggil basic. Kalau yang tak teruk, kita boleh bagi nasihat, no problem. Contoh kalau you masih kebas, you masih sakit tulang, sikit-sikit sana tak boleh tidur, ataupun you rasa stres, dan tu boleh. Tapi kalau you sesak nafas, you punya ingat saya kata tu SpO2 tu kan, pressure oksigen semua tu bawah 95, itu bukan kerja kita. Faham tu? Fever semua kena check kan. Jadi support system tu
Saya rasa ada dalam grup kat Malaysia ni pun insyaAllah ada. You check kalau you dah jatuh sakit, masuk ke dalam support group tu. Kadang-kadang you rasa you keseorangan, ramai lagi yang sakit, bahkan banyak lagi mungkin lebih teruk pada you. Jadi sekurang-kurangnya you rasa ada harapan macam tu kan. Tapi kalau you bermasalah, you masuk DND Telegram, DND World Telegram. Saya punya Telegram yang saya buka khas untuk semua mereka yang minat untuk mendapat info yang lebih. Ini luar daripada follower yang Facebook ni. Ini khas bagi mereka yang dah kenal saya tapi mereka nak tahu lebih. Mereka dibenarkan masuk DND World Telegram. You masuk je, it's free of charge pun. Kat situ saya bagi banyak lagi info-info dan post orang panggil podcast. Kadang-kadang saya bagi nasihat yang ekstra lagi. Baik. Malam ni kita nak habiskan dengan apa yang you boleh buat selain daripada belajar semalam. Okay, ingat tak saya suruh ambil vitamin D matahari kan, saya suruh cari NAC, saya suruh ambil zinc, saya suruh apa lagi? Saya suruh ambil vitamin C, saya dah cakap kan. Lepas tu saya suruh ambil omega 3. Saya lupa nak cerita suruh ambil habatus sauda dengan chamomile dengan madu. Kan ada yang dalam herbal gel tu kan, silakan. Yang tu saya terlupa. Dan untuk kanak-kanak, saya pun tak teringat nak suruh you ambil minyak kelapa darah yang telah diemulsifykan dan dipersedapkan rasanya supaya budak-budak senang. Saya tak ada sampel. You pernah tengok kan nama Lorix tu? Tolong. Tapi kalau dulu-dulu you tengok makanan semua saya dah bagi, diet saya dah bagi, ikut setiap hari. Okey, cuma tambah you dengan mandi, contrast, shower, hot and cold. Malam ni saya nak tambah lagi. Ingat tambah lagi berarti nampak saya macam bagi sikit tapi saya dah bagi banyak dah 2-3 program yang lepas. Tambah ni, saya lupa nak cerita celery saya dah bagi. Ada satu lagi ni. Ginger, coriander, cumin dan basil. Boleh tak copy nota ni? Amalkan lagi sebab saya nak bagi you banyak perbagaian. Sebab kalau sementara nak tunggu doktor bagi ubat, nak dapatkan dia punya kebaikan, you kena jangan lupa buat minuman tambahan lagi. Yang ni saya dapat daripada kawan saya daripada Ayurvedic Medicine. Dia banyak pakai ginger, dia kata senang, ketumbar, lepas tu cumin, black cumin, lagi sekali dia pakai batu sauda juga, black cumin, tapi semua ni dia rebus. Okey, lepas tu basil, ambil daun selasih. Faham? Daun selasih. Saya ulang. Ginger tu halia, lepas tu ketumbar, agak-agak lah 1 sudu teh pun cukup. Lepas tu black cumin, iaitu batu sauda, biji dia pun boleh. Lepas tu selasih. You buat masak periuk, macam biasa saya mengajar you. Masak air katakan 3 gelas, jadikan dia 1,5 gelas, minum. Tapis dululah supaya tak lekat nanti dia punya habuk-habuk. Satu lagi, you boleh main dengan kalau tak ada ketumbar, you tukar kepada buah pelaga. Boleh tak buah pelaga? Ini Ayurvedic medicine yang terkenal. Memang dia orang pun pandai untuk menghilangkan masalah-masalah, betul, terutama sekali paru-paru punya problem. Okey. Kalau tak ada juga kadiman ataupun tak ada pelaga, you boleh ganti dengan turmeric, kunyit. Tapi dengan syarat kunyit bila you masukkan, you kena ambil secuit lada hitam. Biasa kan, dah pandai kan sekarang kan. Siapa lagi nak belajar ni? Turmeric. Okey, last kali ambil buah delima, potong 4, rebus sekali dengan kulit-kulitnya sekali. Okey, rebus dia. Bijinya tu you nak keluarkan pun tak apa, nak rebus sekali pun boleh, tapi kalau nak keluarkan jangan buang, makan biji delima, buah delima tu. Tapi yang untuk rawatan nak buat masak periuk ni, kulit yang dah dibersihkan, especially dalam dia yang putih-putih tu, tahu tak sabut dia yang putih-putih tu, kalau dapat tu sekali masuk dalam you punya gantian dalam concoction yang saya bagi pada malam ni. So ingat ginger, ketumbar ataupun buah pelaga, ataupun kalau tak ada gantikan turmeric. Kalau tak ada turmeric juga hari tu katakan, maklumlah PKP tak sempat pergi pasar semua kan, so you boleh ganti dengan apa saya kata tadi, pomegranate, buah delima.
Kalau you terlupa, yang paling penting matahari, betul tak? Lepas tu ikut D&D diet. Lepas tu puasa. Ingat? Lepas tu kali ni bagi mereka yang dah lama long COVID ni, jangan lupa pada kelapa, air kelapa. Minimum sehari sebiji, paling sikit. Lepas tu air limau non-stop. Asalkan ada limau sebab kita nak ganti vitamin C. Limau nipis, limau asalkan limau lah, lemon ke tu tak, limau perut pun boleh, no problem. Okey. Lepas tu kalau siapa dapat, saya kata tu kan edaran udara mesti bagus. Okey. Dan jangan lupa kepada, kalau ada zinc you beli kat farmasi pun bagus. Kalau NAC tu saya dah cerita, NAC tu pun boleh ambil kat farmasi. Kalau you susah sangat nak pergi farmasi, you minta kat admin saya ataupun kat saya punya partner ni. Yang penting 3. Saya always everyday Haba Gel, Sacha Enchi Oil dengan D3K2. Saya sendiri. Selain daripada menjaga makanan minuman. Dan ujung-ujung sekali kita tutup malam ni sambil menunggu cerita long COVID ni akan beralih pulih baik semacam sedia kala. Kalau dia tak teruk, dia akan baik sendiri. Kalau dia teruk, you mesti kena jumpa doktor. Sebab kes-kes ni bukan kita boleh bagi ubat melalui online atau recommend suplemen biasa-biasa je. Tetapi kalau dah mula baik, dah rasa lega sikit, jangan lupa kepada yang saya recommend malam ni. Boleh? Matahari jangan lupa Okay? Right. Puasa jangan lupa. Dan ujung-ujung sekali jangan lupa berdoa kepada Allah SWT. Memang dia sentiasa mendengar permohonan you. Setiap kali you sujud ataupun you biasa-biasa duduk pun, kalau you angkat tangan 2 ni lepas istighfar, betul-betul lah you mohon. Ya, insyaAllah Tuhan akan bagi, sebab setiap penyakit tu masih ada ubatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik. Bye.